You have a choice to create a personal brand. Ask yourself, who would you want to be remembered as? And carve that path from day one. I am Hasbin, class of 2006. The choice to create a personal brand. Ask yourself, who would you want to be remembered as? And carve that path from day one. I am Hasbin, class of 2006. Thank you. Nih. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Salawat dan salam, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam buat junjungan agung yang dimuliakan Allah, yang kita muliakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, ke atas keluarga baginda, wa sahbihi ajma'in, dan ke atas sekalian para sahabat semuanya. Ya Allah, alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ditemukan pada pagi yang mulia, hari yang paling mulia, sayyidul ayyam, penghulu hari, iaitu hari Jumaat, yang mana Allah muliakan pada hari ini bukan sekadar satu jolokan ataupun satu kata-kata manusia, tetapi ia disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan hari Jumaat ini begitu banyak, masya-Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita bersyukur pada hari Jumaat yang barakah kita masih lagi hidup. Kita masih lagi Allah beri peluang untuk kita perbaiki kehidupan kita yang lepas. Untuk diberi peluang, kita masih diberi peluang oleh Allah pada hari ini untuk mengambil keputusan yang terbaik dalam hidup kita. Sama ada keputusan untuk hijrah, keputusan untuk menjadi seorang wanita yang lebih baik, menjadi seorang ibu yang lebih baik, menjadi seorang isteri yang lebih baik, menjadi seorang anak yang lebih baik, menjadi hamba Allah yang lebih baik. Subhanallah. Dan keputusan yang kita buat, kita perlu susuli dengan segera tindakan demi tindakan, masya-Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, dan dengan kita hadir ke taman syurga Allah, kita hadir ke majlis ilmu pagi ini, mudah-mudahan inilah di antara langkah usaha kita. Walaupun mungkin kan tuan-puan dimati Allah sekalian, kita selalu susah untuk istiqamah, susah untuk istiqamah dengan zikrullah yang kita tetapkan, dengan solat di awal waktu, susah nak istiqamah dengan pakaian wanita yang salihah, lelaki yang soleh contohnya. Susah nak mengekalkan pergaulan yang baik. Maksudnya diuji bila kita berubah dalam satu keadaan, kita berubah menjadi seorang yang sukar menjaga pergaulan dan sebagainya. Namun subhanallah, muslimin muslimat, begitulah Allah mewajibkan kita solat, mewajibkan kita ambil wuduk sebelum solat. Dan wuduk serta solat itu sendiri adalah menjadi satu penghapus dosa. Itu hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, sesungguhnya solat kepada solat menghapuskan dosa, dan sesungguhnya Jumaat ke Jumaat menghapuskan dosa. Masya Allah, selama mana tidak melakukan dosa besar. Jadi mudah-mudahan dosa-dosa yang kita buat itu adalah dosa kecil. Bila bertemulah kita pada hari Jumaat, kita rasa syukur, alhamdulillah, kerana Jumaat kepada Jumaat itu adalah penghapus dosa, iaitu solat Jumaat ke solat Jumaat, dan juga solat fardu ke solat fardu. Selepas subuh tadi kita dah melakukan dosa, adalah dosa kecil lah kan, dosa kita lalai, dosa kita buang masa, dosa kita mungkin diuji dengan perasaan dan sebagainya kan, dosa kita dengan anak, ada kita bercakap sesuatu yang menyakiti hati mereka, tak adalah sampai dosa besar, mungkin dosa kecil lah kan. Adalah lagi yang kita buat perkara makruh yang akan jadi dosa kecil, makruh yang tidak disukai kan, makan berdirinya, adalah lagi tuan-puan dan puan Allah sekalian, kita tidak sedar pun itu adalah dosa kecil. Itu adalah perkara yang makruh, Allah tak suka. Bila diulang-ulang dia jadi dosa kecil, memang ia menjurus kepada dosa besar. Tapi antara solat ke solat adalah satu bentuk pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Solatlah walaupun kita rasa masih kosong dengan solat. Kan kadang-kadang kita rasa macam kosong. Daripada awal sampai akhir tu kepala fikir masalah je. Fikir macam mana nak naikkan bisnes saja. Fikir apa yang orang duk kata tu je. Ada waktu-waktunya kan rasa kosong. Tapi teruskanlah solat, teruskan juga solat. Mudah-mudahan dengan kita teruskan solat, satu hari Allah berikan kita hati yang manis, hati yang tenang dengan solat. Subhanallah. Alhamdulillah, syukur sangat. Hari Jumaat, pada hari ini Allah masih lagi hidupkan kita, masih beri nyawa. Bermaksud kita masih lagi diberi peluang untuk semua perkara yang masih kita tangguh, untuk memaafkan orang, untuk bersangka baik,
untuk mendoakan kebaikan untuk orang lain, yang mana mungkin orang tersebut menyakiti kita, membuatkan hidup kita jadi menderita. Tetapi sesungguhnya orang yang membuat orang lain menderita itu, jiwa dia lagi menderita. Cuma dia sakit. Sebab itu saya sendirilah suka menganggap orang yang banyak menyakiti hati manusia tu dia sakit. Dan orang sakit dia buat sesuatu di luar kawalan. Ataupun dia kurang waras. Sama ada sakit ni sakit fizikal, sakit mental, sakit jiwa, sakit rohani. Jadi kita yang waras janganlah turut sakit. Kita yang waras janganlah turut mereng. Macam tu kan. Jadi tuan-puan sekalian, berhadapan dengan orang sakit, berhadapan dengan orang yang tidak stabil pemikiran, emosi dan sebagainya, seharusnya kita ni menjadi orang yang tidak terheret. Kita menjadi seseorang yang mengasihani dia. Maksudnya kesian dia menyakitkan hati orang. Lalu mendoakan, kan? Lalu mendoakan, ya Allah berilah dia ya Allah sekeping hati yang baik, hati yang boleh melihat kebenaran, hati yang boleh mengetahui, memberi dia pengetahuan bahawasanya dia melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya. Subhanallah, alhamdulillah, selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selawat 10 kali ya sahabat-sahabat. Ada riwayat mengatakan kelebihan berselawat 10 kali ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah, subhanallah, muslimin muslimat yang mati Allah sekalian. Subhanallah, terima kasih kepada semua yang hadir. Ramai ni yang hadir. Wan Zaini, Hawariah Ahmad, Rusni Latif, Amira. Kita boleh tengok Roseda, Setia, Ningrum, Belahir, Mana, Salihah, Najwa. Subhanallah, terima kasih. Ada yang baru masuk, Aira Sofia. Terima kasih ya kepada semua yang hadir. Kita mohon sahabat-sahabat di FB terutamanya juga di IG boleh share perkongsian kita. Semoga lebih ramai yang boleh masuk sama dan hadir ke taman syurga Allah yang sementara ini. Moga lebih ramailah kan yang ada peluang untuk masuk ke taman syurga Allah yang sebenar di akhirat kelak. Sekarang kita ada lebih kurang 2,000 lebih IG campur dengan FB. Kalau kita sama-sama share, teruskan tulis, sebab dengan anda tinggalkan komen. Terima kasih yang bagi star. Awal-awal lagi kita nampak dia yang bagi star. Masya Allah. Ada Emma Adi kata, Alhamdulillah Ustazah sentiasa akan hadir. InsyaAllah. Azlita 83 bagi salam. Waalaikumsalam. Anda hadir daripada mana? Saya daripada Seremban, Negeri Sembilan. Bersiaran daripada rumah. Sahabat-sahabat semua bersiaran daripada mana? Kita nak tengok negeri mana. Masya Allah, terima kasih. Nur Izzati, Wan Radiah. Okey, kita tengok ada Nurisah, Mai Salama, Wan Nur Hidayah. Subhanallah, Ustazah Ida. Nur Kasih, Masya Allah. Sanisa Alimat, Zana Sukat Zana, Siti Jaihan. Salah Jumaat, ya salah Jumaat. Okey, Nur Liza daripada Ipoh. Zakiah Muhammad, Azura Jusoh. Okey, Al-Fakir Amal, Al-Fakir Amal. Allahu Akbar. Okey. Ni, mau bangun tidur. Okey, Hana. Bye-bye Hana. Okey, Hana kena gigi kita tandas. Umi nak ceramah. Umi nak ceramah aja. Okey, ini pergi. Tiba-tiba muncul lah. Dia sebenarnya dah bangun. Dia dah bangun awal. Lepas tu dia yang kejutkan. Dia kata, Umi bangun dah pagi. Awal-awal pagi lagi dia dah kejutkan. Lepas tu mulalah dia tidur balik. Dia kejutkan semua orang. Dia kata dah pagi. Subhanallah, namanya Raihanah, umur 4 tahun.
Rasida Abu Bakar Putrajaya, Dayang Rokayah. Subhanallah. Okey, Zafran sebut, Ustazah saya dari Langkawi, nanti Ustazah nak mai sini roja saya tahu. Okey, cari-cari ni Zafran, glamour sangat Langkawi ni sekarang. Katanya penuh, betul ya, penuh kat Langkawi. Subhan, ni Adila ada, Ruzila ada, Mona Liza Bidin, Nur Aida daripada Singapura, daripada Kamaman Terengganu Ruzila. Ya, selamat pagi Jumaat yang ceria yang bahagia. Nurul Izzati. Subhanallah, wakaf baru Tumpat. Masya Allah, daripada Kuala Terengganu, Nurul Izzah. Sama kita, Ganu kita, Nur Syuhada. Okey, kalau baca ni, Dok Dan kita ni. Okey, daripada Singapura, Ismail juga daripada Kuantan, Sharifah Akila, Zalina, Nurul Suraida. Saya dari Tangkak, Johor. Subhanallah. Rema Adli. Ada masa. Ya. Terima kasih ya sahabat-sahabat. Alhamdulillah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, program kita ini dianjurkan oleh penganjur yang sangat istimewa, sebuah institusi pendidikan yang terkemuka di Malaysia yang telah melahirkan ramainya para ilmuwan, para cendekiawan yang telah menyumbang secara tidak langsung dan langsung kepada pembangunan negara kita. Subhanallah, dahulunya bermula dengan kolej, kemudian semakin berkembang sehinggalah di antara universiti yang terbaik lah. Bukan sekadar di Malaysia, saya kira di dunia. Masya Allah. Bahkan sudah tentu para pensyarah, kan, para pengajar, admin dan semua yang terlibat adalah mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Iaitu penganjur kita adalah Universiti Teknologi Mara. Universiti Teknologi Mara. Kita panggil UiTM kan, Universiti Teknologi Mara. Cawangan di seluruh Malaysia saya pun tak pasti. Mungkin antara universiti yang paling banyak cawangan. Sebab universiti lain kebanyakannya bertempat lah. Tapi UiTM ni hampir setiap negeri ada kan. Masya Allah. Dan bila dia dah semakin berkembang, kadang-kadang ada satu negeri tu ada banyak UiTM. Masya Allah. Dan saya jumpa ramai ya pelajar-pelajar UiTM yang keluar dengan attitude yang bagus, dengan pengalaman dan juga ilmu yang bagus. Subhanallah, itu adalah hasil titik peluh dan pengorbanan para pensyarah dan juga semualah yang terlibat dalam proses menanam dan memberikan kefahaman ilmu kepada pelajar. Masya Allah. Okey, yang menjadi penganjur khusus kita adalah Fakulti Perakaunan. Fakulti Perakaunan UiTM Puncak Alam Selangor. Masya Allah. Ada sahabat baik saya ni, Dr. Sri Ayu Mahsuri. Subhanallah, daripada UiTM Puncak Alam. Terima kasih kepada Profesor Dr. Haslinda Yusof, merupakan dekan Fakulti Perakaunan UiTM Puncak Alam. Terima kasih ya Profesor. Yang kedua, Timbalan Dekan Akademik Hal Ehwal Pelajar dan Penyelidikan. Yang ketiga, Barisan Pengurusan Kanan Fakulti Perakaunan UiTM, kaki tangan akademik dan bukan akademik dari Fakulti Perakaunan kampus Puncak Alam. Warga UiTM seluruh Malaysia yang turut hadir sama. Seterusnya, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Masya Allah, program hari ini rupanya turut dihadiri dan dihebahkan juga kepada seluruh UiTM di Malaysia. Subhanallah. Okey, kita sama-sama memulakan majlis kita ni dengan sedikit bacaan doa ya, insya-Allah. Dan khusus juga doa ini untuk ahli keluarga dekan kita iaitu Profesor Dr. Haslinda Yusof, ibu, ayah, abang yang baru disahkan positif COVID-19. Jadi kita sama-sama mendoakan insya-Allah juga doa umum sempena hari Jumaat. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim. Ya Allah yang maha mengasihani, ya Allah yang maha menyayangi, ya Allah yang maha membuka pintu-pintu kebaikan, ya Allah yang Alim yang maha mengetahui segala sesuatu yang Engkau tetapkan. Engkau yang memiliki segala ilmu dan Engkau pinjamkan ya Allah sedikit ilmu untuk kami kongsi seluruh manusia ya Allah. Lalu di kalangan kami yang mula sombong dengan sedikit ilmu yang Engkau berikan ya Allah,
Di kalangan kami ya Allah, ada yang Engkau berikan ilmu, dan kerana ilmu itu menjadi seorang yang tawaddu', seorang yang semakin dekat denganmu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tajuk pada hari ini adalah berkenaan dengan kecintaan ilmu. Dan sesungguhnya kepadamu lah yang sepatutnya kami cinta, kerana Engkaulah pemilik ilmu tersebut. Sepatutnya ya Allah, kami ini hamba-Mu, semakin kami tinggi dalam pengiktirafan ilmu, semakin pakar kami dalam ilmu, semakin banyak kami membaca ilmu, semakin kami cinta akan-Mu ya Allah, semakin kami kenal kepada-Mu ya Allah. Kerana hakikatnya Engkaulah yang alim, yang maha memiliki ilmu, dan Engkau memilih manusia ini sebagai khalifah di muka bumi, sebab Engkau kurniakan kepada manusia ini ilmu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Alim. Sesungguhnya para musuh kami, terutamanya di kalangan jin, syaitan, iblis, jin-jin kafir ya Allah. Begitu juga musuh yang ada dalam diri kami, iaitu nafsu kami. Begitu tidak mahu kami menuntut ilmu ya Allah, menghalangi manusia hari ini untuk menuntut ilmu. Ya Allah, kami bimbang dan kami risau. Generasi muda anak-anak hari ini semakin kurang minat, kesungguhan, keinginan untuk menuntut ilmu sehingga peringkat yang tinggi. Mereka melihat bahawasanya dunia ini sangat mudah dicapai tanpa melalui ilmu ya Allah. Sesungguhnya generasi hari ini diuji ya Allah dengan hedonism, dengan situasi yang mana hiburan itu adalah punca bahagia. Lalu mereka mengejar sesuatu yang boleh menjadikan hidup mereka terhibur, hidup mereka gembira dan sebagainya ya Allah. Maka ya Allah, daripada tajuk kuliah kami pada hari ini ya Allah, berikanlah kami ilmu-Mu. Allahumma alhimna rushdana. Ya Allah, berilah kami ilham yang benar ya Allah. Ilham yang benar dengan apa yang bakal kami kupas, bakal yang kami dengar, bakal kami faham dan bakal kami amalkan ya Allah. Allahumma alhimna rushdana. Ya Allah, berikanlah kami ilham yang jelas, ilham yang lurus, ilham yang benar, yang cergas ya Allah, pengetahuan yang jelas ya Allah. Wa a'idna min syarri nafsina, dan jauhilah kami daripada kejahatan hawa nafsu kami ya Allah, yang menterjemahkan sesuatu ilmu bukan mengikut kebenaran-Mu ya Allah. Dan daripada ilmu membuatkan kami jadi sombong, membuatkan kami angkuh, membuatkan kami riak, kami ujub dan sebagainya ya Allah. Jauhilah kami daripada asbab ilmu telah menjatuhkan kami ya Allah. Kerana sesungguhnya ilmulah yang memuliakan manusia, ilmu juga boleh menghinakan manusia ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma ja'alna min ahli ulama ya Allah, jadilah kami di kalangan ahli, orang-orang yang berpengetahuan ya Allah. Allahumma ja'alna min ahli jannatil firdaus bighairi hisab bighairi azab. Ya Allah, jadikanlah kami di kalangan ahli syurga firdaus-Mu tanpa dihisab, tanpa diazab ya Allah. Allahumma ya salam ya Allah, yang maha memberi kesejahteraan, yang maha memberi kesembuhan ya Allah. Berilah kesembuhan ya Allah kepada keluarga Profesor Dr. Hasinda Yusof ya Allah, hamba yang Engkau maha mengetahui, Engkau yang maha melihat keadaan mereka. Berilah kesembuhan kepada ibu, ayah, abang serta keluarganya. Juga kesembuhan buat semua orang yang sedang diuji wabak COVID-19 ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha mengetahui wabak dengan izin-Mu ini ya Allah, yang bukan sahaja mengambil banyak nyawa orang-orang yang disayangi, yang telah menjadikan ramai anak yatim dan piatu, yang telah ramai menjadikan seorang isteri menjadi balu, seorang suami kehilangan seorang wanita isteri, ibu kepada anak-anak mereka, seorang ibu ayah yang kematian anak-anak, saudara kehilangan saudara ya Allah. Namun wabak COVID-19 ini juga telah menjadikan ramai manusia, alhamdulillah, semakin dekat dengan-Mu melalui hijrah ya Allah. Namun tidak kurang juga yang semakin jauh daripada-Mu ya Allah. Sebab wabak COVID ini ya Allah, virus ini bukan sekadar merosakkan nyawa manusia, merosakkan kesihatan manusia, tetapi juga telah menjadikan kerosakan dalam hubungan suami isteri ya Allah, yang telah menjerumuskan ramai lelaki, wanita, anak-anak kepada perkara yang merosakkan daripada media sosial ya Allah.
Ramai mana peningkatan ya Allah penceraian kerana wabak COVID-19 ini mengurung manusia di rumah. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah ya Allah yang menentukan kehidupan manusia. Engkaulah yang memilih, Engkaulah yang menentukan, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, tentukanlah nasib hidup kami pada tangan-Mu ya Allah. Ya Allah, wala takilna ila anfusina tarfata ainin wala aqalla min zalika ni'mal mujib. Janganlah Engkau biarkan nasib ketentuan hidup kami ya Allah ditentukan oleh kami sendiri ya Allah, walau sekadar kelipan mata ya Allah. Sesungguhnya kami jahil ya Allah. Sesungguhnya ya Allah kami rakus, kami tamak haloba ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak mampu untuk menentukan kehidupan kami, untuk mengawal diri kami ya Allah. Engkaulah sebaik-baik yang menentukan, sebaik-baik yang merancang. Namun ya Allah, berilah kami kekuatan untuk redha, untuk sabar bersangka baik, untuk setiap ketetapan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah syurga itu satu motivasi terbesar untuk kami, agar kami tetap teguh dan kuat meniti setiap satu titian ujian demi ujian dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah, hari Jumat yang barakah ini kami mohon kepadamu ya Allah. Allahumma rzuqna ya Allah, berikanlah kami rizqan wasi'an, rizki yang luas wa mubarakatan, dan rizki yang barakah ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kami rizki minas salihin, dari kalangan anak-anak yang saleh-salehah. Ya Allah, rizkikanlah kami pasangan kami yang saleh ya Allah, pasangan yang salehah ya Allah. Ya Allah, rizkikanlah kami menjadi hamba-Mu yang baik ya Allah, hamba-Mu yang saleh, hamba-Mu yang taat, hamba-Mu yang dekat dengan-Mu, yang berusaha dengan amal-amal soleh untuk mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, rizkikanlah kami ya Allah. Allahumma rzuqna ya Allah tilawatahu. Ya Allah, rizkikanlah kami membaca tilawatal Quran, membaca Al-Quran ana al-laili wa atrafan nahar, siang dan malam ya Allah. Rizkikanlah kami menjadi ahli Al-Quran, sumber kepada sekalian ilmu dan adab, sumber kebahagiaan dunia dan akhirat, sumber ketenangan yang sebenar ya Allah, sumber segala-galanya di dalam mukjizat-Mu itu, yakni Al-Quran ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada bala, tidak ada musibah yang lebih berat apabila kami tidak membaca Al-Quran-Mu, apabila kami jauh dengan Al-Quran ya Allah. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar mukjizat daripada-Mu yang masih dikekalkan sehingga hari kiamat ya Allah. Maka malanglah kami ya Allah, celakalah kami ya Allah jika Al-Quran ada di rak-rak rumah kami ya Allah. Bahkan Al-Quran ada dalam handphone kami ya Allah. Bahkan Al-Quran itu tidak ada halangan untuk kami baca ya Allah. Maka celakalah kami sekiranya kami tidak diizinkan, tidak ada kekuatan, tidak ada keinginan dan kesungguhan untuk membaca kalam-kalam cinta-Mu ya Allah, untuk membaca keindahan setiap baik-baik yang telah dinukilkan, yang telah difirmankan oleh-Mu ya Allah. Maka ya Allah, jangan biarkan kami terus celaka ya Allah, kami terus terhina ya Allah. Ya Allah, Allahumma rzuqna tilawatal Quran ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, rizkikanlah kami membaca Al-Quran-Mu ya Allah, siang dan juga malam ya Allah. Allahumma ahyina bil Quran, ya Allah, hidupkanlah kami dengan Al-Quran. Ya Allah, hidupkanlah hati kami dengan Al-Quran. Wa amitna bil Quran, matikanlah kami dengan Al-Quran. Wa ansyurna ma'al Quran, bangkitkanlah kami di dalam bersama dengan Al-Quran. Hadis Nabi-Mu ya Allah, Nabi-Mu bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran ya Allah, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat, hujjah. Subhanallah, Al-Quranu hujjatun laka au hujjatun alaika. Sesungguhnya Nabi-Mu menyampaikan pesan kepada kami, sesungguhnya Al-Quran itu hujjah, peguam bela yang akan mempertahankan pembacanya. Namun Al-Quran juga menjadi penentang yang akan berhujjah melawan pembacanya. Sekiranya kami membaca Al-Quran tanpa kami faham dan tanpa kami amal, kami membaca Al-Quran tetapi kami tidak beramal dengan isi kandungan Al-Quran, bahkan kami melakukan sesuatu yang berlawanan dengan isi kandungan Al-Quran. Kami ada Al-Quran yang indah, yang cantik, yang mahal di rumah, tetapi kami tidak membacanya ya Allah. Maka kami takut ya Allah, Al-Quran bukan menjadi pembela kami, bukan memberi syafaat untuk kami,
Tetapi kami paling takut ya Allah, sekiranya Al-Quran itu berhujah di hadapan-Mu kelak, menentang kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah kami rizki membaca Al-Quran ya Allah. Sesungguhnya kami sentiasa memutuskan diri kami dan ahli keluarga kami untuk menjadi ahli Al-Quran. Namun sungguh ya Allah, ujian, cabaran, dugaan, istiqamah sungguh payah ya Allah. Berikanlah kami kemanisan dan kekuatan untuk mujahadah, untuk istiqamah ya Allah. Bertepatan dengan tajuk pada hari ini, kecintaan terhadap ilmu, dan sumber ilmu adalah Al-Quran-Mu ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabri wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah makbulkan doa dan permintaan kita. Terima kasih sahabat-sahabat, masya-Allah, yang bersama-sama dalam munajat kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah makbulkan dan kita insya-Allah mudah-mudahan menjadi ahli Al-Quran. Masya-Allah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita tahu penganjur kita ada di kalangan para ilmuwan daripada UiTM Puncak Alam, masya-Allah. Kemudian yang hadir bersama kita juga semuanya ilmuwan. Tak kiralah anda pensyarah ataupun tidak, tetapi sesiapa yang memiliki ilmu maka dia dipanggil ilmuwan lah, orang yang ada ilmu. Cuma bukan semua orang yang ada ilmu mampu, ada peluang, kan, ada platform untuk menyampaikan ilmu. Tapi sekurang-kurangnya kita menjadi orang yang memiliki ilmu. Walaupun kita kata, ustazah saya tak ada ilmu banyak, saya ada ilmu karipap je, saya pandai buat karipap, saya boleh ajar orang buat karipap. Ilmu lah tu tuan-puan sekalian. Saya tak pandai buat karipap. Masya Allah, faktornya malas lah sebenarnya. Nak kata malas tu rasa macam tak sampai hati kan, kurang rajin lah. Jadi senang kita beli, bagilah rezeki kepada orang yang memang mencari punca rezeki. Punca rezekinya karipap. Itu saya bagi contoh. Maksudnya setiap pada kita mustahil tak ada ilmu. Semua orang ada ilmu. Kanak-kanak ada ilmu tahap dia. Kan, remaja ada ilmu pengetahuan dia. Masya Allah. Semua orang memiliki ilmu. Allah yang alim, yang maha memiliki ilmu, sangat adil memberi ilmu, Masya Allah, kepada semua makhluknya. Mengikut kadar yang dia perlu, kan, mengikut kadar yang dia usahakan dan sebagainya. Dan kita tahu otak kita pun Allah ciptakan berbeza, muslimin muslimat sekalian. Kemampuan otak berfikir ni berbeza. Sebab itu kadang-kadang kita akan jumpa orang yang memang tak mampu berfikir macam kita dan kita tak mampu berfikir macam dia. Kalau kita kata, macam mana dia boleh fikir macam tu? Tak logik lah kalau benda yang teruk bagi kita lah. Tapi begitulah tahap dia berfikir. Dan kita pun kalau nak paksa orang, tak boleh ke awak fikir macam saya? Awak tak terfikir ke apa yang saya fikir? Contoh kan, Masya Allah. Dan perbezaan itulah yang mewujudkan peluang-peluang untuk kita saling bantu, guide, tunjuk ajar. Kan? Kerana kekurangan orang lain, kelebihan kita ada. Dan kerana kelebihan ilmu orang lain dan kita pula tidak ada, di situlah adanya peluang untuk tolong menolong, untuk bersangka baik, berlapang dada dan memaafkan. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, insya Allah bila kita sebut pasal ilmu ni kan, secara umumnya ilmu ni ada dua lah kan, ilmu ukhrawi, ilmu duniawi. Okey, sekarang saya nak pergi ke whiteboard. Ready ya, whiteboard, padam, susun. Yang tu pun saya nak guna. Okey. Kita akan tulis ya, muslimin muslimat. Umumnya ada dua lah ilmu. Ilmu ukhrawi dan ilmu duniawi. Kita sebut macam tu kan. Duniawi, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Masya Allah. Dan di sana ada kata, ada kata-kata hukama. Subhanallah, kata-kata Imam Syafi'i tak silap saya. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang inginkan dunia, maka perlu melalui ilmu. Wa man aradal akhirah, dan barang siapa yang inginkan akhirat, fa'alaihi bil ilm, juga kena dengan ilmu. Wa man aradahuma, dan barang siapa yang mahu kedua-duanya, dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilm, maka ke atasnya juga dengan ilmu.
Maksudnya muslimin muslimat sekalian, kita ni perlu memiliki kedua-dua ilmu. Sebab kalau kita nak akhirat, mesti kena dua-dua juga. Nak akhirat ataupun nak dunia, mesti dua-dua. Mesti dua-dua dengan jalan ilmu. Dan kita memang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepada Allah dua-dua bahagian. Bahagian dunia dan juga bahagian akhirat. Doa yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran dan doa yang disebut dalam hadis yang sahih kan daripada sahabat Nabi, saya lupa daripada Abu Hurairah ataupun Anas bin Malik ataupun sahabat yang lain yang menyebutkan doa yang paling sering, doa yang paling kerap dibaca oleh Nabi SAW adalah doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, kurniakan kepada kami fid dunya hasanah, kehidupan di dunia ini baik, wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan di akhirat juga baik, wa qina azabannar, dan jauhkan kami daripada azab api neraka. Doa tu ada kisah yang sangat baik, kisah yang sangat membahagiakan kita, yang mana apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur, dek cari kisah tu. Kisah tu. Ni kisah ni, Masya Allah, ada riwayat Muslim. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya nak tulis ni, saya nak conteng ya. Kita akan pergi, Masya Allah. Kamera tak, ini memang kena lurus baru cantik. Tak apa, kamu uruskan kamera. Biasa encik suami yang tolong, hari ni panggil staff. Okey, Ustazah nak tu ya. Sebenarnya dua-dua nak. Ustazah perlu dua-dua. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina. Itu nak letak Al-Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Ilmu ada, secara umumnya ada dua. Ilmu dunia, ilmu akhirat. Masya Allah. Ilmu dunia, contoh ilmu apa yang kita kata ilmu dunia? Ilmu matematik. Okey, lagi ilmu fizik. Okey, kita sebut sains lah. Kan, fizik tu akan masuklah, sains tu akan masuklah semua. Okey. Tak apa. Ilmu sains. Lagi sejarah. Bukan sirah Nabi, sejarah. Okey, sejarah. Lagi ilmu apa lagi? Ilmu apa ni? Ilmu masak. Kan? IT. Okey, ya, tukang. Lepas tu wiring, tukang rumah dan sebagainya lah, semualah dan lain-lain. Akhirat pula kita tengok contohnya ilmu akidah. Lepas tu kita kata ilmu fiqh. Lepas tu ilmu tasawuf. Dan ilmu Al-Quran.
ilmu hadis dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang kita berada di mana? Kita sedang berada di dunia. Kita sedang berada di dunia. Kita bakal berpindah ke akhirat. Masya Allah. Dan asbab kita masih berada di dunia, kita memerlukan skill, pengetahuan, ilmu yang boleh memberikan kita kehidupan yang baik dan yang boleh memberikan kita kemahiran untuk hidup di dunia dengan baik. Subhanallah. Manakala ilmu akhirat adalah persiapan untuk kita berpindah ke alam akhirat supaya kehidupan kita di akhirat lebih baik. Masya Allah. Dan semua ilmu, sama ada ilmu dunia ataupun ilmu akhirat, hakikatnya saling berkait. Subhanallah. Seorang guru matematik yang tidak mengaitkan dirinya dengan akidah. Dengan akidah, matematik kalau dalam bahasa Arab dia panggil hisab. Saya masa sekolah rendah, sekolah Arab. Jadi math tu tak tahu nama matematik. Maksudnya kami memang subjek apa? Sains kami panggil ulum. Lepas tu hisab. Jadi kalau nak exam, ini ada peksi hisab tau, hisab. Memang belajar sekolah rendah tu, sekolah Arab memang panggil matematik ilmu hisab. Kan? Sains tu ilmu ulum. Tahu bila belajar sejarah panggil sirah. Jadi istilah-istilah tu memang diguna masa kecil, masa sekolah rendah. Jadi ilmu ulum tu ilmu sains, ilmu sirah, ilmu hisab. Jadi memang dah biasa. Sebab itu bila kita sebut hisab, hisab ni memang kira-kira. Kita akan dikira-kira. Kita akan dihisab oleh Allah bila dah mati. Jadi itu ilmu matematik. Kalau hari ni kita jumpa pelbagai teori, pelbagai kaedah matematik, sampai pening, sampai kita kata kenapalah perlu belajar sampai kecil-kecil halus ni. Kan? Contoh, ada cerita matrik tu kan. Masalah cerita matrik tu. Dah lama dah cerita matrik tu kan. Tapi matrik tu kan susunan-susunan number-number untuk membina. Itulah programming dihasilkan. Bagi kita orang yang tak belajar, tak nak pun belajar, bukanlah nak jadi programmer apa. Bagaimana ilmu matematik itulah yang disusun akhirnya yang kita tengok hari ini. Kan? Apa yang keluar melalui media sosial. Kita kan pelik contoh kan. Live di sini keluar di merata-rata. Kita tulis je WhatsApp dalam waktu 1 saat ataupun saat yang sama sampai ke sana. Dia tempuh apa ya? Ya, gelombang apa semua. Allahu Akbar. Cuma nak ceritanya, Masya Allah, bagaimana ilmu dunia ini menjadikan manusia ini sebenarnya semakin bagus, semakin taat, semakin baik dengan untuk bahagian akhiratnya. Apabila dia seseorang yang akidahnya kuat dan bila semakin pakar, semakin baik ni, dia semakin melihat kehebatan dan kebesaran Allah. Allah boleh buat apa saja. Kadang-kadang kan dengan anak lah, bila kita kata semua ni Allah buat. Lepas tu dia kata, telefon ni pun Umi Allah buat. Telefon pun Allah buat. Ya, Allah buat. Tapi kita kena jelaskan, semua ni Allah buat. Lepas tu kan, dia buat air. Dia kata air ni Safwan buat. Budak kan dia tanya, Safwan buat air. Kenapa Umi cakap Allah buat? Kenapa Allah buat? Safwan buat air. Lepas tu kan, kalau kita jawab macam mana? Sudah, kita kata nak jawab macam mana ni kan. Dan memang betul-betul dia yang buat air tu kan. Safwan masuk ni. Safwan buat air. Jadi macam mana Umi? Subhanallah, hakikat bila kita belajar akidah, kita dapat jawapan tu. Kita belajar akidahan. Apa dia? La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya, melainkan kekuatan itu daripada Allah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya. La haula wa la quwata illa billah. Itu pohon di syurga ya. Itu kekayaan. Itu hadis Nabi SAW. Nabi sebut, Nabi ajarkan bahawa kalimah la ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah adalah khazanah kekayaan di syurga. Siapa yang banyak ucap kalimah la haula wa la quwata, tidak ada daya dan tidak ada upaya, la haula wa la quwata illa billah, Nabi kata itu adalah khazanah. La haula wala. La haula wala quwata. Sorry. Patutnya saya padam dengan tu. La quwata illa billah.
Subhanallah, Allah sangatlah suka bila kita ucapkan kalimah ni. La haula wala quwata. Tidak ada daya, tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali daripada Allah. Lalu sebagai dari sudut akal, dari sudut logik, saya sebutkanlah kepada anda, sebenarnya kita tidak mampu pun nak menggerakkan walaupun satu jari, melainkan Allah beri kekuatan pada jari kita. Bahkan kalau Allah nak ambil nyawa kita, Allah ambil nyawa Safwan, Allah boleh ambil sekelip mata. Sebab kita sendiri bukan jaga nyawa kita. Kalau orang tanya, apa tip anda menjaga nyawa anda? Apa yang anda, ada tak tip-tips ataupun kaedah yang supaya kita boleh memastikan nyawa ni sentiasa ada dan tak akan ditarik? Tak ada. Apa pun saintis tak ada. Bahkan pakar, doktor yang paling pakar bius, pakar doktor apa pun, dia tak boleh nak menghalang apabila kematian itu datang. Jadi kita terangkan kerana Allah telah berikan Safwan ilmu, sedikit ilmu. Macam mana nak buat air coklat. Pasal Allah berikan kekuatan pada tangan Safwan, kan? Boleh kacau. Sebab itu akhirnya terhasilnya air ni. Hakikatnya semuanya datang daripada Allah. Safwan tanya Umi macam mana nak buat, Umi ajar. Itu pun Allah bagi pengetahuan pada Umi dan Allah bagi kemampuan Umi untuk ajar. Tapi hakikatnya otak yang berfikir ni, Umi tahu dan sebagainya ni pun daripada pengetahuan yang Allah bagi. Melalui orang tu, melalui orang ni dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok, ilmu pengetahuan hanya berpindah daripada seorang ke seorang. Sama juga dengan harta, tak ada siapa yang memiliki, ia berpindah. Lepas tu dia tengok ada rumah. Umi, rumah tu bukan Allah buat, itu tukang-tukang tu buat. Kan? Sebab jelas tukang buat. Ya, tapi cuba perhatikan. Rumah itu dibina oleh apa? Daripada apa? Daripada kayu, pokok Allah buat. Tak ada manusia yang boleh buat pokok sampai hari ini. Saintis hebat macam mana, dia tak boleh cipta satu teknologi hebat macam mana tak boleh cipta satu bahan yang sama seperti struktur pokok kayu. Kalau rumah batu pula Umi, itu daripada batu-batu yang terhasil pada bukit batu begitu begini. Semuanya daripada sumber alam. Semua perkara pada sumber alam. Lepas tu contoh kata buat air tu kan. Ini air Milo ni, air tu daripada mana? Air tu daripada mana? Oh, air daripada sungai. Sungai siapa buat? Allah. Air daripada mana? Laut. Hari ini saintis dan sampai bila-bila tak boleh pun nak menghasilkan satu titik air yang boleh sama. Bukan buat proses, buat kajian, buat ni, menghasilkan sesuatu yang sama betul-betul dengan air. Tak boleh. Subhanallah. Jadi akhirnya semuanya kembali kepada pemilik asal, pencipta asal, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang cara mudah kita nak jelaskan, semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan kebijaksanaan pada akal manusia, ilmu pengetahuan. Boleh bina bangunan pecahkan langit. Manusia rendah tapi boleh bina bangunan pecahkan langit. Kerana apa? Kerana ilmu. Subhanallah. Okey, muslimin muslimat sekalian, Dik tutup ni sejuk lah. Bila kita tengok ilmu dunia dengan ilmu akhirat, kedua-dua sumber paling utama adalah Al-Quran. Subhanallah. Al-Quran sumber paling utama ilmu. Sebab itu Al-Quran asal perkataan qara'a, baca, yaqra'u, sedang dibaca, kemudian Quranan, maksudnya bacaan. Dia lebih kepada maksud dia bacaan. Al-Quran asal perkataan qara'a, baca. Dan kita tahu firman Allah yang pertama surah Al-Alaq, Iqra, bacalah. Kan, bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq. Subhanallah. Bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Allah yang Maha menciptakan. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, tak apa, bising sikit tak apa. Tak apa Najah, it's okay. Al-Quran itu sendiri adalah pembacaan yang Allah perintahkan supaya kita baca. Baca dengan apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Allah yang Maha menciptakan. Masya Allah. Sebab itu bila kita membaca dan mengkaji Al-Quran, kita dapati semua ilmu terkandung dalam Al-Quran. Termasuk ilmu matematiknya, termasuk ilmu sains fizik ke, kimia ke, biologi ke. Kan, biologi lagi banyak. Sebenarnya semua ada. Dari sejarah, subhanallah, bagaimana Allah mencatat sejarah terdahulu. Dan sejarah itu sentiasa berulang. Kalau kita bacalah sejarah Melayu ke, sejarah dunia ke, kan, sejarah Inggeris ke,
Sejarah-sejarah itu telah pun berlaku pada zaman-zaman terdahulu yang dirakam di dalam Quran. Kan, peristiwa yang sama lebih kurang cuma jalan cerita je berbeza. Subhanallah, sejarah sentiasa berulang dan kita kena belajar daripada sejarah umat terdahulu, kerana Nabi kata, Nabi sendiri takut. Sesungguhnya, aku tidak bimbang kepada umatku akan diuji dengan kemiskinan. Tapi yang paling aku bimbang, apabila umatku diuji dengan kekayaan, dengan kemewahan. Kita boleh tengok hari ini umat Islam berlumba-lumba untuk menjadi orang yang terkaya dengan alasan untuk menguasai dunia, untuk Islam dan sebagainya. Tapi ramai juga yang leka dengan kekayaan, tidak menyumbang betul-betul pun kepada agama, tidak menyumbang pun kepada Islam dan sebagainya, tuan-puan dan puan-puan sekalian. Jadi kita boleh lihat bagaimana pada hari ini, sebagaimana disebut oleh hadis Nabi, yang paling aku takuti adalah kekayaan, kerana ramainya umat terdahulu binasa kerana kekayaan. Jadi sejarah sentiasa berulang. Jadi kita pun lihat, adakah kekayaan kita ada walaupun tak kaya mana, makin menjauhkan kita daripada Allah ataupun makin mendekatkan. Kalau makin jauh, maka kita umpama umat terdahulu yang diuji dengan kekayaan lalu dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita boleh tengok apa pun ilmu, kan, ilmu masak, ilmu IT, ilmu tukang, cuma kita ni bagaimana kebijaksanaan kita mengaitkan sumber-sumber ilmu itu dengan Al-Quran. Subhanallah, kalau ilmu masak, tuan-puan sekalian, dan Al-Quran menceritakan tentang makanan halal dan tayyibah. Dalam Al-Quran sebut banyak bahan-bahan yang kita makan hari ini, kan, tentang zaitun, bahkan ada surah watini wa zaitun, demi buah tin, demi buah zaitun, daripada buah tin, buah zaitun, kan, banyak mana khasiat yang sangat baik jika kita menggunakan bahan-bahan masakan kita daripada minyak zaitun. Bagaimana jika kita menyampurkan buah tin, kan, dalam makanan kita dan sebagainya. Bagaimana Allah menyebutkan tentang makanan-makanan yang halal dimakan di dalam Al-Quran, kan, bangkai, darah, semua itu adalah haram. Sumber-sumber daripada khinzir, kan, daripada anjing dan sebagainya. Jadi ilmu masak, kan, ilmu IT, ilmu pertukaran. Kalau saya fikir IT ni, kan, tuan-puan sekalian, IT ni kan teknologi lah, sangat laju, kan. Kalau kita fikir kita ambil gambar, boleh hantar orang sana. Masya Allah. Ada cerita di dalam Al-Quran, kisah Nabi Sulaiman. Bila Nabi Sulaiman bertanya siapa yang boleh memindahkan singgasana Puteri Balqis ni dengan kadar yang segera. Masa tu Puteri Balqis dah on the way dah. Dan tujuan Nabi Sulaiman bukan apa? Tujuan untuk dakwah kepada Puteri Balqis, supaya Puteri Balqis ini kagum dengan kehebatan dan kekuasaan Allah. Sebab Puteri Balqis adalah pemerintah raja yang paling hebat ketika itu, yang menguasai wilayah yang besar, mempunyai teknologi yang hebat. Maksudnya dia punya kecanggihan istana apa semua. Dan dia tak pernah lihat perkara yang lebih baik daripada tu. Jadi Nabi Sulaiman target kalau Puteri Balqis masuk Islam, kan, syahadah, semua rakyatnya akan turut masuk. Jadi subhanallah, Nabi Sulaiman pun memerintahkan berkumpul siapa yang boleh pindahkan singgasana Balqis dalam kadar segera. Bangunlah jin, kan, sebab kita tahu Nabi Sulaiman boleh memerintahkan kerajaan jin. Dik, cari surah 6 dulu ke apa, kisah Nabi Sulaiman dengan Puteri Balqis tu. Subhanallah, surah tak silap, tak apa kamu cari, tak silap surah 6 dulu. Kemudian bila jin tu kata, wahai Sulaiman, kan, wahai Raja Sulaiman, aku akan mengalihkan singgasana tu sebelum daripada kamu duduk, sebelum kamu bangun. Maksudnya sebelum bangun dah sampai dah. Kemudian ada seorang lelaki yang alim, orang soleh, berkata, manusia ni, aku boleh memindahkan singgasana itu dalam tempoh sebelum engkau mengelipkan mata. Maksudnya kelip mata kan cepat. Ke ada orang kelip mata macam tak ada, mesti kelip mata. Kita pun tak sedar. Sebelum engkau mengelipkan mata, laju sangat. Kita sendiri tak boleh. Dan hari ini tak ada teknologi yang boleh mengalihkan. Teknologi yang boleh mengalihkan. Masya Allah, surah An-Nam. Okey, tengok kisah ni dalam surah An-Nam ayat 38 hingga 39. Nabi Sulaiman berkata, wahai pegawaiku, siapakah di antara kamu yang dapat membawa kepadaku singgasananya, iaitu Balqis, sebelum mereka datang menghadapku dalam keadaan berserah diri memeluk Islam. Berkata Ifrit dari golongan jin, aku akan membawakannya kepadamu sebelum engkau bangun daripada tempat dudukmu.
Sesungguhnya aku amatlah kuat gagah untuk membawanya, lagi amanah. Subhanallah. Seterusnya, kemudian berkata pula seorang yang ada ilmu pengetahuan daripada kitab Allah. Ini firman Allah. Kisah ni dicatat di dalam Al-Quran. Sambungan lagi, berkata pula, lepas Ifrit kata, aku akan bawa sebab aku gagah dan aku memang amanah untuk membawanya. Sebelum kau bangun bertempat duduk, singgahsana dah ada. Bersambung lagi firman Allah, berkata pula seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Nak kata orang alim ni, memang Allah angkat darjat dia lebih tinggi daripada kedudukan jin. Subhanallah. Aku akan membawanya kepadamu dalam sekelip mata. Subhanallah. Setelah Nabi Sulaiman melihat singgasana itu tetap di sisinya, berkatalah, ya, ini adalah dari limpah kurnia Tuhanku untuk mengujiku, adakah aku bersyukur atau aku tidak mengenangkan nikmat pemberiannya. Okey, tolong buka dik. Ini pun tanda, tolong buka surah ni Ustazah sebenarnya. Ini penting bagi orang yang berilmu untuk mengikat. Subhanallah. Okey ni dik. Tuan-puan diminta Allah sekalian, bagaimana ya membezakan di antara orang yang pakar, yang mahir saja, tapi orang yang ada ilmu. Allah menaikkan darjat orang yang ada ilmu dalam kisah Nabi Sulaiman. Boleh pindahkan singgasana besar Puteri Balqis dalam tempoh sekelip mata. Saya tanya, hari ni ada tak teknologi yang hebat macam tu? Yang setakat ni kita boleh pindahkan data secara online. Ambil gambar, hantar sana. Tulis mesej, walaupun jauh beribu batu hujung dunia pun boleh sampai. Yang penting ada line kan, satelit yang dipasang, bersambung gelombang dan sebagainya. Tetapi tak ada teknologi yang boleh pindahkan barang sekelip mata. Kalau boleh kan, pos laju tu memang cepatlah. Order je, barang sampai. Oh, I order Shopee, bayar je, barang ada. Oh, memang hebatlah. Tak tahu teknologi tu kita sempat tak sampai, tuan-puan sekalian, teknologi yang sehebat begitu. Tetapi pada zaman Nabi Sulaiman dah ada semua itu dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-puan sekalian, bila kita baca Al-Quran, kita akan jumpa perkara yang lebih hebat. Allah boleh buat apa sahaja tuan-puan sekalian. Namun kerana manusia hari ini menjadi sombong dengan ilmu, maka kerana tidak tunduknya kepada ilmu, akhirnya tidak tunduk merendah diri kerana ilmu, manusia semakin susah dan terhijab dengan ilmu-ilmu yang lebih hebat, terutamanya umat Islam lah, muslimin muslimat sekalian. Okey, kita tengok bagaimana jawapan Nabi Ibrahim. Nanti saya nak tulis tu jawapan Nabi Ibrahim. Okey, muslimin muslimat sekalian, saya nak tulis dunia akhirat. Okey, faham kan? Ilmu dunia, ilmu akhirat, semua kita perlu. Sama ada ilmu dunia ataupun ilmu akhirat, kita kena jadi pakar semua. Dua-dua kena jadi pakar. Yang ni saya nak terangkan dalam tulisan yang lain. Saya padam dulu ya. Okey. Boleh dek, tolong? Okey. Yang tu tak sedap, yang ni. Okey, subhanallah. Baiklah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kita ni, Masya Allah, yang ni basic kita kena faham, dan insya Allah ada perkara yang kita akan ubahlah dari sudut pensyarah ataupun ibu bapa ataupun penyampai ilmu dan sebagainya. Okey. Manusia, kitalah manusia. Manusia adalah seorang hamba dan juga seorang khalifah. Semua ini ada firman Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang hamba ni, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk memperhambakan diri kepada Allah. Itu firman Allah. Firman Allah berkenaan dengan khalifah pula. Allah berfirman, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku ingin menjadikan di muka bumi itu khalifah. Yang dimaksudkan di sini adalah manusia. Tuan-puan sekalian, kalau kita tengok hamba vs khalifah. Masuk vs ni ia bertentangan tau. Hamba ni tak memiliki apa, disuruh, diperintah. Hamba ini nama pun hamba. Kan? Dia mesti ada tuan dia, dia mesti taat kepada tuan dia. Okey ya? Dia mesti taat kepada tuan dia. Hamba abdi boleh disuruh. Dan waktu yang sama kita juga khalifah. Khalifah pula adalah pemimpin khalifah. Adalah orang yang mentadbir,
orang yang menguruskan, orang yang menanggung amanah. Kalau kita kata, kenapa bertentangan? Kita juga hamba, kita juga khalifah. Subhanallah. Kita adalah hamba Allah. Dan waktu yang sama, kita adalah khalifah Allah. Masya Allah. Apa maksud khalifah Allah? Wakil. Kan? Wakil Allah untuk imarah dunia. Ini secara umum ya. Subhanallah. Kita adalah khalifah yang Allah lantik. Maksudnya Allah lantik kita jadi khalifah. Allah ciptakan kita. Allah jadikan kita orang Islam. Kita adalah membawa misi, visi ataupun kita sebut kita adalah wakil Allah untuk imarah dunia, untuk mentadbir dunia. Tadbir. Okey. Sebagai hamba Allah, subhanallah, tugas hakiki hamba Allah adalah untuk kita mengabdikan diri. Kepada Allah. Dan barang siapa yang mengabdikan diri kepada Allah, dia akan menjadi, ini bukan WSA sebenarnya, khalifah Allah yang lebih baik. Lagi hebat pengabdian diri kepada Allah, lagi hebat dia dekat diri kepada Allah, lagi hebat dia menjadi khalifah Allah. Dia mesti ada kaitan. Sebab apa? Kelemahan manusia sebenar, kelemahan manusia apabila dia jadi hamba dunia. Ini kelemahan manusia yang sebenar, kelemahan kita ni. Apabila kita menjadi hamba dunia. Bila jadi hamba dunia termasuklah buat sesuatu kerana manusia. Tak dapat peragaan manusia kecewa. Apabila kita ni nak mengejar kedudukan, tak dapat kedudukan kecewa. Bila kita nak kejar kemewahan, kita ada target nak itu nak ini, tak dapat kecewa. Yang banyak mengecewakan kita adalah dunia, bukan Allah. Tetapi bila kita betul-betul menjadi hamba kepada Allah, kita tahu la haula wala quwata illa billah. Kita tahu yang beri rizki itu Allah. Kalau kita tak dapat apa yang kita usahakan itu, kita tahu yang menghalangnya adalah Allah. Tetapi ia datang dalam bentuk manusia-manusia yang iri hati, manusia yang dengki, manusia yang tidak mahu kita naik dan sebagainya. Maka jika kita menjadi hamba Allah, kita sedar hakikatnya Allah belum lagi memberikan kita rizki yang kita kejar itu. Lalu Allah datangkan manusia-manusia yang zalim, yang khianat dan sebagainya. Maksudnya pokoknya tuan-puan sekalian, lagi baik kita menunduk diri kepada Allah, lagi kita faham bahawasanya kita ni tidak ada kekuasaan apa pun, maka lebih hebat kita mentadbir alam ini, kita lebih hebat menjadi wakil Allah untuk imarah tadbir dunia. Okey, saya nak sebut sikit tuan-tuan yang berkata saya, khalifah ni kan, khalifah ni Allah ciptakan manusia. Walaupun malaikat pun mula-mula bertanya kepada Allah, kenapa Allah cipta manusia sebagai khalifah di muka bumi kan. Dek, yang tu kan minta tolong berhenti sekejap. Kata sekejap je. Okey. Kemudian, bila kita sebut khalifah ni, dengan ilmu dunia, itu yang penting tu. Sebab itu saya nak kaitkan kenapa kita perlu jadi pakar untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi, wakil Allah untuk imarah, untuk tadbir dunia. Kita mesti pakar ilmu dunia. Mesti pakar. Kalau matematik, math ke, kita sebut sains ke, apa lagi? Math ni termasuklah akaun kan. Yang jadi ni akaun ke. Lepas tu apa-apa saja yang kita tulis tadi tu. Kita mesti pakar ilmu dunia. Contohnya ilmu alam sekitar. Suami saya dalam bidang ni. Dia chemical engineering, ilmu alam sekitar. Sebab apa? Tidak ada orang yang lebih amanah menjaga bumi Allah melainkan orang Islam. Sebab apa? Dia bukan sekadar jaga alam sekitar untuk kesejahteraan manusia, kan, supaya dapat air yang bersih, supaya udara yang bersih, pejuang-pejuang alam sekitar. Tetapi bila menjadi orang mukmin dan dia tahu perjuangan dia memelihara alam sekitar ini bukan sekadar untuk memastikan manusia hidup baik, tetapi itu adalah amanah daripada Allah. Dia wakil Allah untuk mentadbir dunia supaya dunia ini tidak rosak oleh tangan-tangan manusia.
Kalau jadi ilmu dengan ilmu matematik, dengan ilmu akaun tu, dia telah menaikkan Islam. Kan, dia telah menaikkan kedudukan Islam, dia telah meninggikan martabat umat Islam dan sebagainya. Sama juga ilmu sains dan sebagainya. Saya ada jumpa, ada pelajar yang genius, yang bijak lah kan. Masa tu saya pergi ke Australia di Sydney. Ya. Di Sepuji cantik. Itulah Ustaz, daripada tadi sebenarnya dia datang. Ya, kejap Hana. Abi duduk kat mana? Tak, daripada tadi dia datang. Subhanallah. Saja sebab dekat rumah kadang-kadang budak masuk. Okey. Saya pergi ke Perth. Lepas tu pelajar ni belajar di Sydney. Universiti lah bidang kejuruteraan. Lepas tu dia tanya soalan, Ustazah, macam mana saya nak rasa bahawasanya subjek saya belajar ni adalah subjek yang jadi satu subjek yang ibadah. Dia belajar pasal programming. Lepas tu tanya, kamu boleh buat program apa? Gini. Dan apa yang dia belajar, apa yang disuruh, dia masih lagi buat program benda-benda yang tak ada kaitan dengan Islam. Macam itulah. Lepas tu, dia kata kat lain lah kalau belajar akidah, macam Ustazah belajar pengajian Islam, memang rasa ilmu tu ada kaitan langsung dengan Islam. Tapi macam kami ni belajar kejuruteraan, kan? Buat program, buat itu ini, berkaitan dengan IT saja. Saya kata kamu kena terus letak mindset kamu. Kalau kamu tengok hari ni ada teknologi hebat yang dibuat oleh Barat, kamu kena buat teknologi hebat sehinggalah teknologi itu dicipta oleh umat Islam. Kamu telah menaikkan martabat umat Islam. Dan kamu boleh mengawal teknologi itu daripada merosakkan manusia. Sebab teknologi daripada Barat, dia tak kisah asal dapat keuntungan. Tapi bagi kita yang menjadi orang yang membina programming apa dan sebagainya, jika ia merosakkan manusia, maka kamu tak akan buat. Dan mungkin bila kamu ada kekuatan esok, kamu jadi pakar, kamu jadi profesor, manusia akan tunduk dan ikut. Itulah kamu menjadi wakil Allah SWT untuk imarahkan bumi ini supaya tak jadi lebih rosak. Saya ada jumpa orang yang pelajar tahfiz ya. Kan hari ni remaja ramai yang game, nak jadi gamers. Sebab dah banyak gamers yang boleh kaya, jadi jutawan dan sebagainya. Muda lagi, umur 20 lebih, 30 lebih dah jadi jutawan gamers. Lepas tu hari tu saya pergi ada satu tahfiz. Masya Allah, sebab dia tahfiz itu untuk rumah anak yatim, jadi dia boleh operasi lah sebab anak-anak yatim duduk situ. Semuanya tahfiz di situ lelaki. Dan paling yang saya terkejut bila saya tanya setiap pelajar tu, saya kata boleh bangun sebut nama dan cita-cita kamu. Lebih kurang 5-6 orang semua cita-citanya nak jadi gamers. Pelajar tahfiz ni dah nak habis 30 juzuk. Belajar macam-macam pelajaran yang berat lagi agama kan. Umur 18 ada, umur 17 ni. Nak jadi apa? Saya nak jadi gamers. Lepas tu kan saya senyum tengok ustaz dan ustazah dia. Lepas tu ustaz-ustazah pun macam nak jadi gamers. Lepas tu ustaz-ustazah kata, ustazah Asma, kami tak pernah halang cita-cita apa pun. Saya kata, kami jadi gamers macam mana? Kami nak cita game yang boleh membuatkan remaja Islam jadi lebih baik melalui games. Contoh, tak tahu lagi macam mana nak buat kan. Tengah main game, bila masuk waktu je, waktu solat telah masuk, kini berhenti. Ataupun macam mana gamers tu yang main menambahkan ilmu pengetahuan. Contohlah, dia kena rujuk buku ke apa. Games tu dengan buka muka surat Al-Quran sikit-sikit akan dapat jawapan. Itu macam teka-teki lah pula kan. Tapi tak tahu lagi macam mana. Dia kata insya-Allah dengan ilmu Al-Quran yang dia ada, sebab hari ni remaja memang suka main game, dan bagaimana nak menukarkan game tu kepada game yang baik kan, kepada ketagihan yang lebih baik. Kan ada orang ketagih Al-Quran, alhamdulillah baiklah. Ada orang ketagih zikir, nak zikir je selalu. Ada yang ketagih solat. Jadi ketagihan ni bukan semuanya buruk kalau kita boleh alihkan ketagihan tu kepada perkara yang baik. Jadi saya fikir alhamdulillah, kalau kita sekadar kata game ni tak elok, tapi bagaimana ada gamers kan. Saya tengok ada gamers di kalangan orang Melayu, jutawan orang muda, tapi dia bagus. Dia orang yang boleh mengawal dan disiplinkan diri. Kan, dia gunakan games itu bukan untuk merosakkan remaja. Wallahualam, saya pun tak kaji betul bagaimana. Cuma kita tahu kalau anak kita main game sampai tak ada disiplin solat, sampai tak nak makan, itu menunjukkan dia ada masalah dengan ketagihan game. Cuma saya nak maksudkan di sini ialah, tuan-puan saya, sebagai khalifah Allah, kita mesti menguasai ilmu
Ilmu apa? Khalifah Allah ini melibatkan ilmu dunia dan ilmu akhirat. Sama juga hamba Allah mesti melibatkan ilmu dunia dan lebih kepada ilmu akhirat. Masya Allah. Bila sebut pasal hamba, saya nak sebut kita kena faham, yakni kita kata hamba mengabdikan diri kepada Allah melebihi daripada hamba dunia. Okey. Hamba ni ada dua. Hamba yang soleh, hamba yang musleh. Hamba yang soleh adalah hamba yang baiklah. Okey, hamba yang musleh yang memberi kebaikan. Okey. Bila sebut hamba Allah, ada soleh, ada musleh. Hamba yang baik, jaga solat, jaga aurat, jaga pergaulan. Jadi hamba Allah yang baik, taat perintah Allah, tinggal larangan Allah, tak buat maksiat yang mendatangkan dosa besar. Masya Allah. Jadi ini, kenapa saya nampak kamera tu lebih ke sini ya? Okey, memang nampak tapi tak cantik, faham tak? Tak sharp. Okey, soleh, hamba yang baik. Hamba yang taat perintah Allah, yang jaga pergaulan, tak buat maksiat dan sebagainya. Manakala hamba yang musleh pula, hamba yang dia jadi baik dan dia memberikan kebaikan. Dan ini subhanallah ada kaitanlah dengan khalifah ni. Okey, untuk menjadi hamba Allah yang memberi kebaikan, dia tak cukup jadi baik je. Dia kena jadi yang memberi kebaikan, dia mesti seorang yang profesional. Mesti profesional, tuan-puan sekalian. Sebab ramai orang dia hanya jadi baik, tapi dia tak boleh nak beri kebaikan kepada manusia lain. Masya Allah. Sedangkan kita juga khalifah. Khalifah ni dia mesti memberikan kebaikan kepada orang. Kalau orang kata, Ustazah, saya ni tak ada apa-apa nak beri kebaikan pada manusia. Dah kalau tak ada kemampuan beri kebaikan manusia, bagi pada binatang lah. Oh, macam mana tu? Yelah, pelihara kucing ke, kurang-kurangnya ada sesuatu kebaikan yang kita beri kepada sebagai manusia. Oh, pelihara kucing pun yelah makhluk Allah. Kamu ambil kucing tepi jalan, kamu jaga, tapi najis dia jangan sampai dia buang najis dekat rumah orang sebelah apa, kalau okey. Jadi adalah rasa kamu beri sesuatu kepada makhluk Allah. Kamu jaga, kamu makan. Ya tu senang lagi jaga kucing daripada jaga orang. Okeylah cari kucing. Saya bagi contoh saja tuan-puan sekalian. Nak sebutnya mustahil manusia ni dia tak mampu buat apa-apa. Saya tak mampu beri kebaikan apa-apa. Yang ada tidak mahu, bukan tak mampu. Jadi bila kita sebut menjadi hamba yang musleh, dia adalah khalifah Allah yang mana dua-dua ilmu dia perlukan, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Apakah maksud profesional? Maksud profesional adalah melakukan sesuatu, boleh rujuk kamus Dewan ya, melakukan sesuatu dengan cekap, dengan mahir dan cekap, mahir. Kita boleh letak juga dengan kesungguhan lah, dengan bersungguh, dengan dan kesungguhan. Boleh tengok lagi lah, saya tengok hari tu masuk profesional. Kadang-kadang kita ni salah sikit lah berkenaan dengan perkataan profesional. Oh, dia kerja profesional. Oh, dia nampak orang biasa tapi orang profesional tu. Apa maksud profesional? Iaitu orang yang melakukan sesuatu dengan cekap, mahir dan bersungguh-sungguh. Masya Allah. Jadi bila dia tu buat karipat, dia profesional dalam bidang karipat dia. Orang lain buat karipat asal jual je. Tapi bila dia buat karipat dengan cantik, dengan sedap, dengan sekian-sekian, kan, dia cari lagi kaedah nak buat ni. Dia bukan sekadar buat saja-saja. Tapi dia buat dengan terbaik. Dan itulah ciri orang yang ikhlas. Perkataan ikhlas, tuan-puan dimati Allah sekalian, ikhlas kan? Ramai orang bila sebut pasal ikhlas, dia downgradekan sesuatu perbuatan. Dia downgradekan. Dan kita tahu ikhlas ada sesuatu yang paling mahal. Paling mahal adalah ikhlas. Apabila kita bersedekah, tak ikhlas, tak ada nilai langsung. Tapi bila kita bersedekah, ikhlas, terus ada nilai. Sebab itu, nilai sesuatu amal soleh terletak pada ikhlas. Allah hanya menerima amalan yang ikhlas. Tetapi, apakah ciri-ciri ikhlas? Ciri-ciri ikhlas tu apa? Itu tuan-puan dimati Allah sekalian. Bila kita sebut perkataan ikhlas, apakah ciri-ciri ikhlas?
Adakah cukup dengan kata yang penting kita ikhlas? Kamu buat je lah kerja apa yang dekan suruh buat, yang penting ikhlas. Allah yang menilai. Kita kan buat kerja kerana Allah, bukan kerana dekan. Ayat tu. Contoh ya, kita buat kerja bukan kerana dekan. Bukan dekan yang beri pahala, Allah bagi pahala. Buat je lah setakat yang mampu. Masya Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, sebagai khalifah, saya nak betulkan kefahaman itu salah. Sebagai khalifah Allah, mesti di kalangan manusia ni ada jawatan-jawatan supaya dalam proses mentadbir dunia ini dia berjalan dengan baik. Kenapa di dalam keluarga pun ada ketua, iaitu lelaki, suami, kan? Isteri juga ketua ataupun pemimpin tapi dalam bidang dia. Mustahil kalau kita kata okey, dalam pejabat ni semuanya sama, tak ada pengarah, tak ada ketua unit, tak ada ni. Apa jadi pada pejabat tu? Memang tunggal langgam belaka. Sebab tak ada orang nak perah otak untuk bagi arahan. Sebenarnya yang duduk di atas ni dekan ke timbalan dekan ke apa? Beratnya kerana ia memimpin. Kan? Dia menjadi pemandu di hadapan. Dan kita tengok kan, kalau yang bawa kapal tu duduk atas kan relax ya kan? Nampak macam relax. Kan? Bawa kapal, nakhoda kapal. Kan dia ni, lepas tu teropong kejap ni, lepas tu bagi arahan. Yang kerja teruk bawah tu. Yang bawah, yang orang tak puji, orang tak nampak. Kan? Yang mana yang tulah masuk kayu arangnya, yang itu, yang ini. Bila diberi arahan, okey pusing, berapa darjah ke timur, berapa darjah ni, dia pusing. Yang bahagian bawah tu sekian-sekian, panas, susah ni. Tetapi jika nakhoda kapal ini lakukan sedikit saja kesilapan. Yang bawah buat silap, okey lagi. Tapi kalau atas ni silap bagi arahan saja. Silap kurang pengalaman. Tapi pengalaman dia tu mahal kan. Silap sikit je, seluruh kapal akan tenggelam. Silap sikit saja, dia terus jadi tak sampai kepada tempat nak dituju. Tak, silap baca peta. Silap bagi dia baca, ayolah arah situ, arah sini. Silap baca tu sikit je tuan-puan sekalian, terus lari. Subhanallah. Nak sebutnya, memang bila kita bekerja di universiti ke ataupun di mana-mana saja, di tempat kerja, mesti ada jawatan-jawatan yang perlu kita hormat. Dekan ke itu ke kan, rektor ke, kalau di pejabat ada pengarah, ada timbalan pengarah. Kerana di situlah urus takbir itu akan menjadi semakin baik. Cuma saya nak sebutkan tuan-puan sekalian, ikhlas ini, ciri-cirinya adalah, antaranya, ikhlas ini, ciri-cirinya pada hati, ya, tapi pada perbuatan perlu ada. Ciri-ciri orang ikhlas, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh, buat yang terbaik. Lepas tu, kita sebut, contohlah, inovatif. Lepas tu, kita nak sebut apa lagi? Ialah integriti tu. Maksud saya ialah, apabila kita kata kita orang yang ikhlas dan kita ikhlas nak buat kerana Allah, Allahu jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu baik, Allah itu cantik, indah, Allah juga mencintai keindahan. Dan Allah juga baik dan Allah menerima sesuatu yang baik. Masya Allah, muslimin muslimat sekalian, kalau betul kita ikhlas, kita mesti buat kerja bersungguh-sungguh. Kita tak boleh sebut ikhlas tu asalkan siap, asalkan ikhlas. Sudahlah. Subhanallah, orang yang ikhlas adalah orang yang melakukan sesuatu bersungguh-sungguh. Contoh saya berikan kepada pensyarah. Kan, pensyarah suami saya pun pensyarah di bidang chemical engineering. Kan ada KPI tahunan, ada KPI bulanan, ada target-target. Kemudian adalah syarat-syarat untuk jadi profesor kena siapkan sekian. Untuk jadi doktor macam ni, itu habiskan PhD lah. Kan, untuk dapat pangkat gini, dapat kedudukan, ada perkara-perkara yang perlu dicapai. Subhanallah. Kita kena tukar dimensi kita berfikir dan melihat sesuatu. Mungkin anda melihat apa? Okey, bila motivasinya adalah buat ni, capai target ni, kan asalkan siap berapa jurnal apa semua, cukup dah syarat kita untuk mohon associate professor contoh. Kalaulah kita buat sekadar untuk target itu tuan-puan sekalian, kita bimbang, kita bukan orang yang ikhlas. Jadi pengorbanan kesusahan kita bertahun-tahun, berbulan-bulan, susah payah, tak tidur malam semua tu, tak ada pun bahagian pahala. Kenapa Syirah? Ya, Ustazah tahu. Okey. Tidak ada pun nilai di sisi Allah pada susah payah tu. Tapi kita kena ubah niat, ya Allah,
aku target KPI ni, saya nak buat semua ni ya Allah, supaya menjadi khalifahmu ya Allah yang terbaik. Jadi khalifah, jadi wakilmu ya Allah. Niat ni selalu berbolak-balik, tetapi untuk kita jadi hamba Allah yang muslih, hamba Allah yang profesional, hamba Allah yang memberikan kebaikan. Kita terus niat dengan kita jadi pakar, kita jadi profesor madya ataupun jadi profesor. Dengan melalui itu kita ada peluang. Niatkan terus, ya Allah, saya ada peluang untuk mendapat pelajar-pelajar di kalangan non-Muslim. Dan insya-Allah aku akan memperkenalkan Islam. Ya Allah, saya jumpa tuan-puan sekalian, ramai pakar-pakar yang bukan dalam ilmu agama. Sebab kalau macam saya, kan saya dalam bidang background ilmu agama. Siapa anak murid saya? Orang Islam dah. Orang bukan Islam ada juga dengan ceramah saya, tapi sikit lah. Bermaksud saya adalah orang yang memberi kebaikan kepada orang Islam. Tetapi anda yang bidang akaun, kan, yang bidang sains ini, student anda di kalangan pelbagai agama, pelbagai bangsa. Sebab itu kita sebut anda adalah khalifah Allah, wakil Allah untuk imarah tadbir dunia. Dunia ni termasuk manusia itu sendirilah. Subhanallah. Saya memuji sangat kepada pensyarah Islam yang cuba menuntut ilmu, menambahkan ilmu luar. Subhanallah. Kalau kita kata seorang pensyarah itu dia pakar dalam ilmu dia, Masya Allah, dia pakar dengan ilmu dia berdasarkan apa yang diminta oleh pihak atasan. Tapi jika dia jadi pakar dengan ilmu yang lebih, maksudnya dia bukan sekadar yang ditetapkan saja. Contoh, ramai pensyarah dia mengajar ikut silibus. Faham ya? Ikut silibus. Dia mengajar ikut silibus. Dia tak ajar lebih daripada tu. Dan sesungguhnya kalau anda ajar sesuatu yang lebih, itu dikira sedekah. Sedekah ilmu. Memanglah yang kita ngajar tu ikut silibus tu, mungkin kita terikat dengan gaji yang diberi. Kan, hasil yang kita dapat. Tapi bila kita beli lebih, itulah sedekah kita. Apa-apa yang lebih daripada kewajipan, kita kata okey, kewajipan kita mengajar sebab kita bayar gaji sekian-sekian. Tapi kita kena ingat, bila kita ada peluang buat kewajipan, buat lebih. Memang solat fardu itu wajib, kita pun buat yang wajib. Tapi bila buat sunat, itu dah jadi pahala sunat. Kan? Kita kata haji itu wajib, tak payah pergi umrah tu sunat. Tapi bila pergi buat benda yang sunat, dapat pahala berganda. Jadi bila anda di kalangan penyampai ilmu dan orang yang menyampaikan ilmu ni pahalanya besar, bukan ilmu agama saja. Ilmu sains, ilmu akaun, ilmu matematik, semua ilmu sebab ia datangnya daripada Allah, semuanya diberi pahala. Semuanya dapat pahala. Yang penting niat. So itu niat tu. Orang yang mengajar ilmu Al-Quran, niat untuk dibanggakan pun tak dapat apa-apa pahala. Sebab itu ilmu apa pun ia bergantung kepada niat kita. Saya pernah suami saya dulu sambung belajar, tapi ada cabaran dan ujian lah sambung di luar negara. Sambung di Australia, sambung masa tu PhD. Bila saya berada di luar negara di Australia, saya tengok dan suami saya cerita kawan-kawan yang di Australia bersamalah dengan Dr. Ayu Masuri, kami berkenalan di Brisbane, Australia. Pelajar-pelajar Mak Saleh ni yang bukan Islam, mereka belajar lagi dahsyat daripada orang Islam. Dia punya tekun, dia punya kesungguhan. Sampai tidur kat uni, dia orang ni makan sikit, jaga kesihatan, dia punya, tak tahu macam mana dia punya motivasi tu. Yang dia orang ni kan nak buat PhD bukan sekadar lulus, tapi sampai target dia orang tu nak cemerlang, sampai nak dapat pengiktirafan ni. Subhanallah, dengan mereka tu, dia punya kesungguhan tu luar biasa. Lepas tu kan, masa satu hari saya bercakap dengan arwah ayah saya, masa arwah saya ada lagi. Ayah saya pun sempat pergi ke Australia masa tu. Dia kata, Asma, kita orang Islam, motivasi kita bukan dunia je. Bila kita dapat capai kedudukan dalam pendidikan. Tetapi motivasi kita dunia dan akhirat. Subhanallah. Sebab apa? Melalui ilmu itulah sebenarnya kita akan dimulakan Allah. Dan melalui ilmu tu juga kita boleh memuliakan agama Allah. Jadi sebab itu, kalaulah orang bukan Islam, dia boleh semangat dan korban macam-macam untuk dia capai kedudukan jadi profesor ke doktor, dapat PhD, sepatutnya orang Islam lebih lagi. Sebab dia tahu bila dia belajar, dia mengajar, dia dapat pahala non-stop daripada Allah. Pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, muslimin-muslimat, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian. Mohon maaf ya, jika perkongsian hari ini kurang mencapai tujuan, minta maaf banyak-banyak. Saya sebenarnya perlu beralih. Ada slot bersama dengan IKIM. Mereka tunggu je saya habis di sini, terus sambung ke slot IKIM, slot tarbiyah. Minta maaf sebab bertembung jadual ni.
Jadi sebagai kesimpulan, jika kita betul-betul ikhlas, bersungguh-sungguh, wahai para pensyarah sekalian, ikatlah apa yang anda buat sebagai khalifah Allah, sebagai wakil Allah, sebagai yang menerima amanah untuk mentadbir bumi ini dengan apa jua ilmu yang kita belajar. Sama ada ilmu agama ataupun ilmu akhirat, kedua-duanya terikat dengan perkataan ikhlas. Orang yang ikhlas, hatinya terjaga buat kan untuk mengharapkan redha Allah. Datang kerja pagi petang, ya Allah moga engkau redha ya Allah dengan apa yang saya sendiri pun tuan-puan sekalian bimbang walaupun buat kerja agama, ya Allah mohon engkau redha, mudah-mudahan engkau redha ya Allah apa yang aku buat ni. Selalu sebut macam tu supaya yang kita mengajar, yang kita hadapi susah payah tu, kita harap Allah redha dengan apa kita buat, lalu kita dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mesti buat sesungguh. Kalaupun kita kata kita boleh je buat asal siap, tapi kita nak jadi khalifah Allah, kita buat yang lebih baik. Kita tambah lagi, kita baca lagi, ada inisiatif sendiri untuk menambahkan kepakaran ilmu. Saya percaya orang yang begini dia akan pergi lebih jauh. Sebab yang menaikkan manusia hakikatnya adalah Allah. Walaupun kita kata, alah bos tak pandang pun kita susah payah ni. Kan, bos tu dia dah ada orang dia nak naik. Tuan-puan sekalian, hakikatnya Allah lah. Kalau kita baca surah, kita baca doa kunut tu, Allah lah yang memuliakan siapa yang dia mahu. Allah yang menghinakannya. Dan tak semestinya, orang yang kita nampak mulia, naik pangkat semua itu mulia. Sebab kita mengejar apa? Untuk menjadi hamba Allah yang baik dan hamba Allah yang muslih, yang memberikan kebaikan. Masya Allah, terima kasih semua. Saya mohon maaf salah dan silap. Berjumpa selepas ini. Kalau siapa yang sanggup lagi bersama dengan saya dalam slot tarbiyah, Aikim menyambung tajuk. InsyaAllah kita akan bicarakan kalau minggu lepas tentang anak iaitu Abdullah bin Zubair. Tapi kali ini ayah dia pula iaitu Zubair bin Awam. Masya Allah. Terima kasih kepada UiTM Puncak Alam. Terima kasih kepada Dekan. Terima kasih kepada semua. Mohon maaf salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Fi khusril ladzina amanu wa amilus. Bismillahirrahmanirrahim.